Assalamualaikum. Ni saya akan tunjukkan dia punya basic setup untuk kegunaan Masjid Iskandar lah, ataupun masjid di Kem Iskandar Mersing, Johor. So, apa yang saya lakukan ialah klik pada logo Kaabah ni mula-mula. Kemudian kita masukkan nama masjid, Masjid Kem Iskandar, dan kita pastikan zon betul lah. Ini yang paling penting sekali ni, zon solat ni kena betul. So, sekarang ni saya dah set Johor JHR 02 Kota Tinggi Mersing dengan Johor Bahru. So, dia gunakan zon yang sama lah. Kemudian tekan simpan. Yang kedua ni kita set up dia punya timer-timer yang diperlukan lah. Kita ada azan timer, iqamah timer, tempoh solat fardu, tempoh solat Jumaat dan tempoh solat tarawih. So, yang atas kali ni kita set azan timer, kita set 1 minit, dia akan keluar timer warna merah macam ni lah. Contoh azan timer ni bermaksud seminit sebelum waktu Zuhur, katakanlah Zuhur 1.16, 1.15 nanti dia akan keluar azan timer macam ni, warna merah. Okey, contoh dia saya akan tunjuk macam ni. So, bagi nampak dulu, klik 20 Saban ni untuk nampak testing. So, pergi pada testing, kemudian tekan azan. So, ni contoh azan timer lah. So, kita akan keluarkan 1 minit sebelum. So, kalau Zuhur 1.16, 1.15 azan timer ni dia akan keluar. Ngam-ngam masuk 1.16, masuk waktu lah, maknanya dia akan keluar iqamah timer. So, kalau kita set 10 minit, azan 4 minit, ada balance 6 minit lagi untuk solat sunat lah. So, ini dipanggil iqamah timer. Kemudian kita ada satu lagi, slide solat. Ini waktu solat ni, slide ni berhenti. Kalau kita set 15 minit, maknanya dia akan berhenti lah, start daripada selepas iqamah timer tadi. So, dia akan keluar skrin solat ni. Kalau kita set 15 minit, lepas 5 minit baru dia akan run slide macam biasa lah. So, slide ni dia tak bergerak, dia stay je selama 15 minit. So, sempatlah untuk solat, doa, zikir, doa semua tu. Nanti dia akan run normal balik lah. So, setting dia mudah je. Klik pada logo Kaabah, pergi pada menu waktu solat, dan sini dia punya slide lah. Default sekarang ni, untuk Zuhur ni saya set 12 minit untuk iqamah timer sebab kita nak bagi laluan pada yang jemaah yang solat 4 rakaat sebelum waktu Zuhur tu lah. So, ini kita akan letak 12 minit, yang lain semua 10 minit lah. Ni boleh tukar, katakanlah subuh nak buat 15 minit pun boleh. Lepas tu tekan simpan lah. So, selepas buat pertukaran, tekan simpan. Okay, macam subuh ni 6-4 minit ni lah, mungkin boleh buat 15 minit lah untuk solat subuh ni, saya simpan lah. So, saya buat 15 minit untuk solat subuh, Zuhur 12, yang lain semua 10. Sebab subuh ni 6-4 minit, ada setengah masjid tu, sekarang macam sebelah pantai barat ni, ada yang sampai 6.15, ada masa tu kan. Kalau kita buat 15, maknanya 6.30 baru nak solat subuh tu. Nanti kita tengok kesesuaian lah, dia punya timer yang kita boleh letak tu. Okay, untuk hari Jumaat, kita akan paparkan slide ni. Ni solat fardu tadi, 15 minit. Okay. Untuk salat Jumaat, kita akan paparkan 45 minit lah, khutbah Jumaat, senyap dan dengar slide ni. Kalau tarawih nanti, selepas solat Isyak, kita akan paparkan skrin solat sunat tarawih ni. Okay, 45 minit. So, ini pun boleh tukar juga. Kata kalau masjid ni buat tarawih 20 ke kan, nak buat 60 minit pun boleh juga. Dia ikut ni lah, kesesuaian lah. So, default kita letak 40 minit. So, siapa Masjid Surau yang buat 8 rakaat tu, 45 minit tu insyaAllah cukup lah. Ada setengah tu dia buat cepat lagi pun, saja nak bagi jemaah tengok dia punya slide bergerak kan. So, tu tak ada masalah. So, kita dah set ni. Kemudian kita set dia punya antara muka. Sistem ni ada banyak fungsi yang kita ada dan sampai 16. Sebelah kanan ni adalah senarai paparan pilihan. Bermaksud kita akan paparkan slide khas. Slide khas ni macam kuliah-kuliah besar lah yang ustaz import tu daripada ustaz luar, ustaz jemputan. So, kemudian kita ada pengumuman. Ni yang jenis kuliah-kuliah mingguan, bulanan, yang regular, yang biasa dalam masjid sentiasa. Kuliah-kuliah yang berulang lah. Macam slide khas ni kita jarang-jarang sekali jemput. Macam awal Muharram, Ramadan punya kan. Maulud Nabi, tu yang kita akan panggil dia slide khas lah. Ni pengumuman yang jenis mingguan punya. Lepas tu kita ada takwim, berapa hari lagi nak puasa, berapa hari nak raya, semua tu kita ada dalam takwim lah, kalender Islam yang dibekalkan oleh JAKIM. Kemudian kita ada waktu dunia, selalu diorang nak tengok Mekah je lah. Ni tugasan, kita boleh set juga imam bilal Jumaat dalam tugasan. Lepas tu ada jam elok gambar, lepas tu hadis, kita dah ada 295 hadis dalam tu. So, sistem dia akan random dipaparkan lah. Kemudian mesej ni, mesej terbuka, apa-apa mesej pun boleh. Nak masukkan tabung masjid boleh, nak buat gotong royong boleh, mesej kehilangan jam boleh. Apa-apa mesej lah kita boleh type multiple row. Kita bersediakan banyak barisan lah, macam dalam 5 baris kita boleh type dekat skrin tu.
Dulu mesej ni sistem dia orang suka buat yang bergerak. Tapi bila bergerak ni mesej yang panjang, contoh katakanlah tabung masjid. So dia tak boleh nak paparkan dalam satu skrin. So, kalau jemaah nak ambil gambar tu dia maklumat tu tak lengkap lah. So kita gunakan sekarang ni kita gunakan mesej dalam satu skrin. Dia lebih mudah. Maknanya kalau nak paparkan pasal tabung masjid komplit. Kalau kita nak buat gotong royong maklumat tu komplit dekat satu skrin. Kita ada tarikh tu, ada masa, pukul berapa, tempat dekat mana, peralatan apa nak kena bawa. Semua dah komplit dalam satu skrin. So kita akan gunakan macam ni lah. So senarai perpilihan ni kerja dia akan paparkan slide. Kalau slide tu 5 keping, dia akan habiskan slide ni. Lepas tu dia akan masuk dalam slide khas. Lepas tu pengumuman, takwim, waktu dunia, tugasan, jam analog, hadis, mesej, naik balik sini. So macam tu je, dia musing je. Interval dia, selang masa dia kita kontrol sebelah sini. Ni dalam bentuk saat lah. So maknanya kita akan paparkan slide ni 15 saat, dia jalan. Lepas 15 saat, dia jalan sekeping tu kan. Slide khas pengumuman. Cuma hadis dengan mesej ni selalunya kita akan hold dalam lama skrin. Skrin tu kita bagi dia dalam 30 saat sebab dia dalam bentuk teks. So hadis tu dia akan stay dekat skrin selama 30 saat baru dia berjalan. Sama juga dengan mesej ni. Yang tadi kan kita nak letakkan maklumat tabung masjid ke account bank account number tu kan. So kita akan paparkan dalam masa 30 minit lah. Okay. Lepas tu dah yang lain semua kita buat standard 15 minit lah. Untuk testing ni saya akan set 5 saat dululah untuk kita nak tengok dia punya perjalanan sistem tu. Okay, saya simpan. Okay, ni dah siap dekat antara muka lah. So kalau kita nak tengok, okay, kita tengok dulu surround lah. Yang ni yang raw data, mana kosong lagi. Saya belum masukkan data banyak lagi. Saya cuma masukkan tadi slide tambahan saja. Okay, kita tengok lah. Ni yang dalam 5 saat punya. So sistem dia akan refresh. So sekarang ni dia akan jalan. In actual yang atas ni kita akan buang nanti. So saya buang sekarang ni untuk testing ni. Saya tekan 22 Syakban ni dia akan hilang lah untuk testing ni. Final kita akan run macam ni dalam bentuk full screen. Dia tak ada tab header tadi. So kita tengok 5 saat lah. So sekarang ni slide. Tapi kalau nak tengok dia punya pergerakan ni elok kita nampak dululah. Kita bagi nampak dulu tab header pergerakan dia. So sini slide ya sekarang ni. Ni slide lagi. Ni yang standard slide punya. Ni masjid. So nanti kita akan tukar ni. Surau ni kita akan delete dan kita akan tambahkan dengan slide masjid je. Saya akan tunjuk macam mana. Ni special punya. Ikut harian. Dia hari ni hari Rabu dia akan keluar slide hari Rabu lah. Ni dia panggil takwim. Sistem ni dia akan automatic lompat ni. Slide khas pengumuman dia tak masuk. Sebab dalam ni kita tak masukkan lagi data slide khas dengan pengumuman kuliah bulanan tadi tu. Dia akan masuk dalam takwim. Takwim ni yang Jakim bagi tu. Lepas tu dia akan lompat. Tabung kita tak paparkan juga sebab kita tak masukkan dalam senarai pilihan. Dia terus masuk waktu dunia tadi. Ni banyak dia lompat ni terus pergi ke jam analog. Sebab tugasan pun tak ada. So dia tak masuk juga. Kita tak masukkan imam bila Jumaat. So dia masuk hadis ni hadis bab masa. Lepas tu ni paket message. So nampak ada banyak baris ni. 1, 2, 3 gariskan. 3 row lah. Kita boleh masukkan banyak dalam 5, 6 baris dalam sistem. Okay, lepas tu dia ulang balik pergi slide. Macam tu lah dia punya urutan dah. So turutan paparan tu kita set dekat sini lah. Dekat antara muka tadi. So kalau kita nak masukkan tabung kita tolak aja macam ni. Nanti lepas mesej dia akan paparkan maklumat tabung. Tapi pastikan maklumat tabung tu ada dululah. Macam ni saya tak ada maklumat tabung. So saya tak masukkan maklumat tabung tu pada sebelah kanan macam ni lah. Kalau nak tolak macam ni. Ataupun kata nak buat tabung papar cepat. Boleh susun balik macam ni. Kalau macam ni maksud dia lepas slide dia akan keluar maklumat tabung. Dia terus keluar maklumat tabung macam tu lah. Kalau nak macam tu pun boleh. Untuk contoh ni saya akan remove dulu. Okay, so saya tak save lah. Maknanya tabung tu tak ada sebelah kanan nanti. So saya tak ada. So ini default 1. Okay. Yang ini kemudian kita sambung dengan kemasukan data. Kemasukan data menu dia semua tepi sebelah sini. So mudah je. Nanti kalau nak call, kalau tanya macam mana nak masukkan kuliah mingguan apa semua. Itu masuk dalam menu pengumuman. Cari belah tepi ni je. Macam mana nak masukkan maklumat gotong royong. Tu boleh guna fungsi mesej. Saya kata macam tu kan. Cari tepi sini. Mesej. Okay. So masukkan maklumat lah mesej tu. Okay. Kita start dengan kemasukan data daripada slide lah. Masukkan data slide ni mudah je. Mula-mula kalau kita nak delete, katakan ni masjid kan. So kita nak delete slide surau ni. Pilih slide. Lepas tu tekan tolak. So dia akan tanyalah pasti ingin hapuskan slide tersebut. Kita tekan yes. Kemudian tekan plus. Dalam sistem kita dah sediakan banyak dia punya slide-slide. So kita pilih je. Okey, contoh yang ni yang standard tadi yang saya delete, saya nak tukar surah kepada masjid lah. So kita dah ada slide untuk masjid sini, kita masukkan. So sekarang kita dah ada tambahan slide masjid lah.
So kalau kita nak masukkan slide-slide lain, kita just tekan plus. Okay, tekan plus, pilih katakanlah untuk Dr. Ahmad Sanusi punya, saya masukkan slide tambah lagi kata 4 keping. Tekan open. Boleh tekan control ataupun tekan shift. Dia macam komputer biasa juga. Kita tekan open. So kita dah masukkan 4 slide baru. Kata tekan lagi plus. Kita ambil daripada JAKIM sikit. Kita ambilkan 1, 2, kata 3. Kita boleh lompat tekan control. Tekan ni 3 kata, tekan open. So ni tambahan lagi 4 slide lah. Dan kemudian kalau yang ikut hari tu, kita boleh pilih ke sini. Katakanlah sekarang ni hari Rabu kan. Tadi sebab tu dia keluar ni. Zikir hari Rabu. Nanti kalau hari Jumaat, dia akan keluar macam ni. Slide hari Jumaat punya. Okay, dia special. Kita boleh buy hari ataupun hari-hari. Umum ni hari-hari keluar. 16 keping. Dia campur dengan ikut harian lah. So 16 keping. Katakanlah ni hari Rabu. 16 campur 1 jadi 17 keping lah. Okay, so kita boleh set juga umum, hari-hari ataupun based on hari. Lagi satu, hari ni kita pakai kalender Islam. Sebab ada yang tanya juga kenapa tiba-tiba keluar slide hari Jumaat selepas waktu maghrib. Ya, kita kalender Islam, hari tu dia bertukar selepas solat maghrib. Katakanlah hari Khamis kan. Bila lepas solat maghrib tu, dia consider Jumaat. So nanti dia akan tiba-tiba keluar slide hari Jumaat. Dia orang kata, dia tanya pula, kenapa? Kata, hari ni masih hari Khamis. Kata, tak, kalender Islam kita akan berubah selepas waktu maghrib. Macam tu juga dengan dia punya tarikh Islam ni. So kita akan berubah selepas solat maghrib. So jangan nanti dia compare dengan dia punya Android phone tu. Dia ada waktu solat. Daripada Android, dia install Android kan. Dia tengok masih lagi 22 Syakban. Tapi dalam sistem dah bertukar. Kata jadi 23 Syakban selepas solat maghrib kan. Contohlah. Sebenarnya yang sistem kita follow kalender Islam. Mana kalau sistem dia tu sama juga waktu solat. Kalau yang dalam Android phone tu pastikan dia follow dengan e-solat JAKIM. Kita tak nak nanti compare kata kenapa dalam phone dia waktu solat lain, dalam sistem jam solat, my solat time lain kan. Kita kata kalau nak compare, kita compare dengan e-solat JAKIM. Itu sumber rasmi waktu solat lah. Okay, so ni untuk slide tadi kita dah masukkan. Kemudian kita nak masukkan slide hal. Okay, slide hal ni berbeza dengan slide dia sebab kita ada paparan mula dengan paparan tamat. Macam slide ni kita tak ada paparan tamat. Dia akan dipaparkan selagi kita tak delete, selagi itulah nampak dekat skrin. Kalau slide hal ni macam Ustaz jemputan tu kita ada tarik. So dia akan automatik hilang selepas tarikh yang kita set. Contoh kata kalau kita set hari ni Rabu Ustaz ni ada mengajar kan. Paparan tamat tu kita set hari ni lah. Kalau kuliah maghrib, kita boleh setkan dia punya masa kata pukul 7.30 macam tu kan. Ataupun 7.50 lah sekarang ni kata maghrib lewat. Tekan tambah. So yang ni saya delete dulu. Okay, so macam ni maksud dia. Kuliah ni dia akan dipaparkan bermula daripada 8 hari bulan 3. So ni 15 lah. So dia dah lama lah dipaparkan seminggu sebelum. So dia akan paparkan sampai 15 bulan 3. Pukul 7.50, 15 bulan 3 kata hari ni, pukul 7.50 nanti, slide ni dia akan berhenti selama 10 minit. Kegunaan dia bila slide tu berhenti lepas waktu solat, kegunaan dia jemaah yang ada dekat situ dia orang boleh tengok dekat TV. Dekat TV tu ada satu slide tu dia tak bergerak lagi daripada 7.50 sampai pukul 8. Biasa 15 saat slide tu bergerak, 15 saat bergerak, 15 saat bergerak kan. Jadi dia lebih lama. So jemaah tu boleh nampak. Masa tu pun AJK tengah nak angkat meja, nak letak mic apa semua kan. So stay dekat situ lah skrin tu. So jemaah pun dapat maklumat. Okay, malam ni ada kuliah khas. Siapa dia ustaz yang mengajar tu. So dia bagus sikit lah kita ada berhenti ni. Kalau nak bagi lama lagi pun boleh. Nak buat 20 minit pun boleh. Default kita tak 10 minit je. Maknanya sempat lah untuk AJK sediakan meja apa semua. Ustaz nak buat intro. Dan nanti slide tu dia akan run sebagai slide biasalah lepas tu. Terlepas 10 minit tu. Okay. Kita ada juga fungsi status ni. Kita boleh set batal. Ni kalau masa ni. Default dia akan keluar macam ni kalau kita tak batalkan. Okay. Dia akan keluar macam ni lah. Tiba-tiba Ustaz call pula petang tu kata tak jadi datang. Ni kita boleh terus letak batal sini. Tekan kemas kini. Dia macam database punya style. Kita status dia jadi batal. Sistem dia akan automatik paparkan. Kalau klik dekat slide hal ni. Okay, kita akan dapat program dibatalkan. So kita tak perlu panggil designer nak suruh pangkah slide ni kata kuliah batal ke program batal semua. Dalam sistem kita boleh set terus. Maknanya status batal. Okay, so dia lebih mudah macam tu. Kita boleh set je ni. So default kita akan letak OK lah. Lagi satu paparan tamat dengan paparan mula ni kita akan buat range memang seminggu lah.
Sebab apa? Kuliah kadang-kadang, kuliah khas ni memang kita AJK selalunya dia akan rancang awal, sebulan, 2 bulan, 3 bulan awal. Dia dah jemput ustaz. Kadang banner tu pun dah siap dah. Sebulan awal macam tu ataupun 2 bulan awal dah ada banner semua kan. Cumanya kita kata jangan paparkan di skrin TV lagi. Seminggu sebelum baru paparkan. So ni untuk kadang-kadang kita nak langkah selamat lah. Nanti kalau tak jadi ke apa semua segan pula kan. Mana kita dah plan awal. Kita kata ni dalam perancangan je. Kita jangan war-warkan dulu. Seminggu sebelum baru kita paparkan. Sebab tu kita tengok dalam sini kita ada paparan mula. So 8 bulan 3 sampai 15 ni. Maksudnya 7 hari sebelum event tu dia akan dipaparkan di skrin lah. Walaupun kita masuk awal tapi sistem tak akan paparkan kalau kita tak set paparan mula yang betul lah. Okay, ni untuk slide khas. Nombor 3 pengumuman. Yang ni yang paling banyak masjid surau guna lah. Jadi kita akan mula-mula sekali apa yang surau perlu buat ialah masukkan ustaz regular dalam senarai ustaz ni. Senarai ustaz yang dalam drop down ni kan. Kita kena masukkan nama-nama ustaz regular. Contoh katakanlah ustaz Abdul Razak. Contohlah So kita boleh search gambar ustaz lah. Kalau tak ada kita letak blank dulu. Okay. Tekan tambah. Dan kita boleh start Ustaz Abdul Rahim. Katakan contohlah. Kita tambah. So ustaz-ustaz yang regular mengajar mingguan, bulanan apa semua tu kita dah masukkan siap-siap dalam sistem sini. Kalau ada nombor telefon number, masukkan nombor telefon number siap-siap. Ini kegunaan dia untuk AJK akan datang lah. Kalau ada perubahan AJK, biro dakwah apa semua tu. Still boleh refer lagi ustaz-ustaz tu contact number kuliah pengajian ustaz sebelum ni kan. So lebih mudah untuk peralihan tugas tu lah. Okay, kita tutup. So dekat sini nanti mudah je kita pilih je ustaz yang kita baru masuk tadi. Nampak? Kalau kita pilih Ustaz Rahim ni gambar blank dulu lah. Kalau ada gambar dia akan masuk gambar tu. So ni boleh kita boleh buat apa-apa kuliah boleh. Kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, zuhur apa semua kita boleh masukkan. Kalau tak ada dalam ni pun kita boleh kemas sini juga. Klik yang belah kanan ni kita boleh tambah tajuk dia. So kita boleh tambah tajuk yang kita nak sendiri. Kuliah yang jenis kuliah yang kita nak masukkan lah. Katakanlah nak buat kelas mengaji ke apa semua kan. Kita boleh masuk. Ni dah ada kelas mengaji. Itu boleh guna terus lah. Padahal kalau apa-apa jenis kuliah yang special di surau masjid tu biasa buat, kita boleh masukkan juga. Dia database punya style. So dekat sini kita boleh pilih terus lah. Kemudian kita masukkan punya tajuk. Contoh kita buat satu lah. Kata Ustaz Abdul Rahim ni, kitab dia mengajar apa? Katakanlah Al-Hikam macam tu kan. Masukkan keterangan dia. So sini gambar kitab. So ada gambar, ada kanta ni masuk kita boleh tukar. Pilih katakanlah Al-Hikam punya kitab ni. Tarikh berapa bulan, katakanlah dia esok 16 bulan, tekan tambah. So yang ni ustaz yang tadi defaultnya, Ustaz Azhar ni kita saja set kita buat 15 bulan hari ni. So yang ni 16 hari bulan Al-Hikam ni ustaz ni kan. Nanti kita tengok dekat skrin macam mana paparan untuk pengumuman ni lah. Okay, ni kita dah set kuliah maghrib semua. Ni status macam tadi juga, kita boleh set batal. Kalau batal nanti dia akan keluar kat bawah tu kuliah dibatalkan. Lepas tu kita ada konsep berhenti juga. Ni bermaksud pada kalau yang Ustaz Azhar ni 15 hari ni kan. 7.40 slide akan berhenti 10 minit. Sama juga yang macam dalam slide khas tadi. Kita ada fungsi berhenti ni. Ini pun masjid surau dia nak juga. Dia kata yang walaupun pengumuman Ustaz mingguan ke apa semua, kita bagi berhenti jugalah. Pada hari ni 15, 7.40 kita akan bagi berhenti selama 10 minit. Sama juga dengan Ustaz Abdul Rahim ni pun sama juga 16 bulan esok. Lepas solat maghrib tu, slide tu dia akan berhenti selama 10 minit jugalah. Okey, dia lagi satu fungsi yang menarik kat sini yang untuk mudahkan masjid surau. Contoh kata kalau Ustaz Abdul Rahim ni dia akan mengajar kuliah maghrib setiap minggu. Dekat kekerapan ni kita boleh set dia tulis ni setiap minggu. Okey, by default sistem dia akan bagi 5 minggu ke depan. Maknanya kalau tuan buat macam ni, pilih dulu rekod mana, pilih kekerapan setiap minggu, default 5 rekod, tekan tambah. So sistem dia akan automatik tambah kuliah yang sama ni setiap minggu rekod dia. Dia mudah. Sekali tekan je. Dia akan terus buat 5 rekod sampai habis hujung bulan atau sekira sebulan ke depan lah. Dia daripada tarikh yang kita pilih rekod tu tadi. Daripada sini 16 sampai sekarang ni kita rekod dah 13 bulan 4 macam tu. Ataupun contoh ni saya padam dulu. Ataupun ada setengah kuliah tu, start tu dia jenis bulanan kan. Kalau macam ni kata 16 hari bulan, bulanan minggu ketiga. Kita boleh buat juga kekerapan bulanan minggu ketiga. Jumlah rekod ni dia buat 3. Maksudnya 3 bulan ke depan dia akan copy. So kita tekan tambah. So sistem dia akan automatic copy untuk bulan ni kita dah ada. Nanti bulan 4 pun dia dah buat juga. Minggu ketiga juga hari Khamis.
bulan 5 pun sama juga, minggu ketiga hari Khamis. So dia dah auto calculate kan, automatic bagi tarikh untuk kuliah yang jenis berulang, jenis bulanan macam tu. So kuliah bulan mingguan ataupun bulanan memang mudah, kita akan auto copy lah. So dalam sistem dia akan boleh masukkan sebulan, 2 bulan direct masuk dalam sistem terus. Di sistem dia akan kontrol paparan tu. Kalau kita set 7 hari paparan, nanti 7 hari je dia akan nampak. Maknanya kalau 7 hari daripada hari ni hari Rabu, 15 hari bulan, kalau 7 hari maknanya sampai 22 hari bulan je lah. Maknanya rekod yang daripada 15 hari bulan Mac sampai 22 hari bulan Mac dia akan dipaparkan di skrin. Kalau kita ada rekod macam ni, contoh tadi bulanan minggu ketiga ni, tekan tambah. Dua rekod ni dia tak akan dipaparkan lah. Dia akan tunjuk dua ni je sebab yang ni dalam range 1 minggu lagi. Okay, ni untuk fungsi pengumuman lah. So mudah je. Maknanya kalau kuliah-kuliah yang regular tu, dia mudah je. Kita akan pilih ustaz tu, nanti kita pilih je tarikh dia. Ustaz ni mengajar Sabtu, okey, tekan Sabtu. Dia mengajar kelas apa. Lepas tu ada gambar kitab lah. Kalau tak ada, kita letak blank dulu pun boleh macam tu. So dia punya function dia mudah lah untuk masukkan kuliah. Kita boleh repeat kuliah kalau jenis kuliah mingguan, setiap 2 minggu punya kuliah, ataupun dalam bentuk bulanan lah. Okay, so ni masukkan pengumuman. Kemudian kita ada fungsi takwim. Fungsi takwim ni yang standard lah, ni yang JAKIM bagi. So ni kita tak perlu tukar. Tapi kalau nak tambah boleh. Nak tambah pun boleh. Contoh katakanlah kita nak masukkan selamat menduduki peperiksaan. Ni macam sekolah lah selalunya. Surau di sekolah tu dia letakkan slide selamat menduduki peperiksaan. Kita boleh set tarikh peperiksaan tu berapa hari bulan. Ni kita boleh set. Okay, katakanlah kita set 30 hari bulan. Berapa bulan tu? Okay, kita boleh set hari 22. Okay, kita set katakanlah bulan 4. 30 hari bulan. Ni tajuk sini SPM. Contoh je lah. So tekan tambah. So sistem dia akan masukkan dalam ni. So nanti dia akan ada countdown macam ni lah. Kalau kita tengok countdown ni, dalam fungsi takwim, dia akan ada countdown macam ni lah. Kalau untuk peperiksaan nanti dia akan tunjuk yang peperiksaan. Dia akan berjalan daripada pengumuman ni. Okay, sini dia akan jalan. Dia akan tunjuk ni juga salah satu rekod yang dalam paparan lah. Okay, kita boleh tambah juga apa-apa nak masuk. Ada yang setengah tu nak masukkan nisfu Sa'ban, hari Syura, apa semua pun boleh. Nanti sistem dia akan buat paparan tu. Okay, contoh ni saya padam lah. Okay, kemudian kita boleh masukkan maklumat tabung juga. Tabung Jumaat boleh, tabung van ke apa-apa, tabung banjir, apa semua kita boleh masukkan dalam sistem ni. Selalunya AJK dia akan masukkan backdated. Contohnya katakanlah sekarang ni bulan 3, dia akan masukkan ke 4 ataupun 5 rekod untuk bulan 2 punya. Okay, contoh katakanlah saya masuk sini untuk bulan 2 punya, 7 Jumaat. So bulan Februari, minggu pertama ni 3. Kutipan jawab minggu pertama bulan Februari. Contoh kan. Dan tekan tambah. So sistem dia akan naik ke atas ni lah. Dia akan tambah sini, nak buat balik yang bulan kedua boleh. Nak senang selalu saya copy je. Copy yang sebelum ni bulan Februari punya, saya tukar tarikh je. So tukar tarikh bulan Februari, Jumaat yang kedua 10 hari bulan lah. Tekan tambah. Kalau nak masukkan duit dia, masukkan duit sini. 1, 2, 3, 4 katakan. 5. Tekan ke mas kini. So dekat skrin nanti kita akan nampak macam ni lah maklumat tabung tu. Okay, kita akan nampak sini. Kalau yang ni masjid, ni kita boleh tukar juga. Pergi dekat tabung tadi. Tekan tajuk kewangan surau ni. Kita tukar jadi masjid. Ini saya nak buat untuk masjid ni. Simpan. Tutup. So kita akan nampak sini paparan dia. Ringkasan kewangan masjid. Sistem dia akan paparkan 6 rekod teratas sudah daripada tabung sini. So kalau kita klik tajuk ni, kita dah set dah ni. Dia punya pergi tabung balik. Sebab sistem dia akan refresh setiap kali kita buat configuration baru, dia akan refresh menggunakan configuration baru lah. Kita tekan ni. So dekat sini kita boleh tukar masjid. Jumlah baris 6. Ni kod skrin lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dalam satu skrin ni saya hadkan kepada 6 rekod saja. Sebab kadang satu bulan tu ada yang 5 baris, 5 bulan. 5 minggu. So kita benarkan 6. Kalau nak buat total pun boleh lah. Maknanya jumlah kutipan kan. Ni kita kena sum sendiri lah. Okay. So ni contoh untuk tabung. Pasal sekarang ni macam masjid ni dia tak guna lagi. So kita tak masukkan dalam paparan lah. Tapi kalau nak guna akan datang ni kita boleh masukkan. So saya kosongkan dulu. Takut nanti termasuk pula kan. Di skrin tengok 12,000 terkejut pula. Okay. Lepas tu kita ada waktu dunia. Selalunya dia orang nak tengok Mekah lah. Kita boleh set out. Ni ada fungsi audio. Ni kita boleh set sistem automatic 30 minit sebelum subuh mengaji. Yang ni macam sistem lama. Dia orang akan run gunakan CD. So kita boleh run mengaji tu.
30 minit sebelum subuh. So contoh ni dalam ni kita dah ada banyak MP3 yang kita ada lah. Kita ada daripada Ramli, Mishari, ada Sudai, siapa semua boleh pilih. Kita nak surah apa. Pilih je surah-surah yang dalam ni. Cuma pastikan dia punya length ni, kita punya apa, dia punya durasi tu jangan terlampau lama lah. Kalau kita set 30 minit, pastikan surah yang kita play tu jangan lebih daripada 30 minit lah. Macam 14 minit, surah Sabak ni 14 minit, macam tu okey lagi. Jangan kalau kita bubuh surah yang panjang, kalau kita buat tadi 30 minit, ambil surah yang 40 minit di Al-Tabah, Hamaidah ni semua ni tak boleh silah, nanti dia akan potong. Okay, kita boleh masukkan dalam surah sini. Kalau untuk testing, kita masukkan dalam umum, tekan plus, kemudian kita masukkan surah yang kita nak, contoh katakan Al-Fatihah ni, kalau kita masukkan dalam umum macam ni, kita boleh test dia, yang macam ni tadi kita tak buang lagi tab header ni untuk testing kan. Kita boleh tekan testing sini. Lepas tu kita boleh tekan audio sini, kita boleh test. Ini kegunaan dia, kita boleh guna remote TV untuk control volume TV tu. Kita nak tengok berapa volume yang sesuai. Apa dia nak buat 30 ke 50 ke, pakai remote TV volume kesesuaian ikut jenis TV lah. Ada jenis TV tu speaker dia buat, dia letak 30 pun tak kuat lah. Ikut jenis TV lah. Kita guna remote dan kita boleh test terus dia punya volume TV tu, audio. Untuk video pun sama juga, kita boleh set juga automatic berapa minit sebelum. Jadi kalau video, kita boleh set automatic 15 minit sebelum subuh mengaji, tekan plus macam ni. Kita boleh pilih surah yang kita ada, katakan Al-Quran ni, kita ambil Al-Fajr kan, kalau contoh macam ni. Maksud dia automatic 15 minit sebelum subuh, dia akan mengaji surah ni, surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ni durasi dia 5.57, maksudnya dalam 6 minit. So kalau kita buat 15 minit, ada 9 minit lagi waktu senyap lah. Kalau dapat surah sunat, lepas tu tak mengganggu. Okay, so kita boleh set macam tu. Contoh ni saya akan padam dulu lah, takut nanti terrun pula kan. Ni pun saya takkan automatic lah. Jadi bila automatic baru dia akan run. Kalau kita tak automatic, dia tak akan run. So ni pun saya padam juga, takut nanti terrun pula. Bila kita tekan automatic simpan ni, dia akan automatic run soal umum ni nanti. Setiap waktu dia akan run audio tu. Kalau video ada dalam ni, setiap waktu dia akan run video. Kita ada juga fungsi internet. Ini untuk kalau masjid surau yang ada internet lah. Kita boleh buat auto run juga 5 minit ke 10 minit sebelum maghrib. Contohnya kan kalau bulan puasa ni. So dia akan boleh run macam ni. Kita boleh run internet. Kita kalau ada internet laju, ini kalau yang bagusnya kalau ada internet macam direct connection. Selalunya dia akan gunakan pada waktu. Dia akan gunakan pada bulan puasa. Dia akan letak 10 minit sebelum waktu, dia akan run internet. Kalau yang internet stabil tu memang dia akan run cantik lah. Sebab masa ni jemaah duduk dekat dia orang makan, tengah duduk makan. So dekat TV tu dia biar dia run live TV macam ni, live Mekah macam tu. So boleh set juga dekat sini. Okay, dalam internet ni kita boleh set juga automatic 5 minit ke 10 minit ke sebelum tu. Ni saya set jemput 10 minit dulu lah. Okay, so kalau nak bulan puasa selalu dia akan buat 10 minit sebelum ataupun 15 minit sebelum mengaji tu kan. So sempat lah selalu dekat dia orang makan tu, dia orang nak buat tahlil ke apa semua tu sebelum jamuan buka puasa. Dalam masjid tu dia akan paparkan Mekah live. Macam TV Al-Hijrah tu lah. Okay, kemudian kita ada fungsi tugas. Fungsi tugas ni kita boleh masukkan nama imam dan bilal yang ada. Contoh dalam ni ada dua lah. So kalau kita nak masukkan yang lain, boleh kita masukkan sini. Katakanlah imam apa kan. Kita boleh masukkan Ustaz. Ustaz apa nama Ustaz Abdul Razak lah kata. Kalau ada gambar, masukkan gambar. Ni ada kanta kan. Ada gambar, ada kanta ni boleh tukar. So katakanlah kita ambil tukar, kita letak blank dulu pun boleh. Tekan tambah. Ustaz Abdul Razak dengan Ustaz Abdul Rahim. Macam tu kan. Kita tambah. So ada dua Ustaz baru lah untuk imam dengan bilal tu. So dekat ini imam. Kita tak imam. Sini kita boleh pilih. Kita tadi Ustaz Abdul Rahim kata jadi imam. Bilal dia siapa? Ustaz Abdul Razak. Pun boleh. Jumaat nanti. Tekan 17. Tekan tambah. So nanti sistem dia akan automatic masuk dalam ni lah. Kalau nak cantik, kita tengok yang contoh ni ada gambar kan. So sini kita set lah Jumaat. Katakanlah Jumaat nak datang ni. 3 hari bulan Mac ni dah lepaskan 5 bulan ni. 7 bulan dah nak datang ni. Tekan kemas kini. So sistem dia akan paparkan tugas macam ni. Tugas satu. Dia akan keluar macam ni lah. Khutbah Jumaat. Imam siapa? Bilal siapa? So dalam fungsi tugasan sini. Okay. So ni kita boleh masukkan imam Bilal Jumaat boleh.
Kemudian kita ada fungsi skrin penuh pun boleh. Skrin penuh ni dia beza dia dengan slide biasa. Dia akan paparkan macam ni. Kita akan tunjuk dalam testing ni. Slide dia akan papar di tengah kan. Kalau skrin penuh ni, full screen ni, dia akan tutup paparan waktu solat apa semua. Tapi sekarang ni kebanyakannya memang semua nak pakai dalam bentuk slide lah. So macam this case, saya akan masukkan slide penuh tu dalam slide lah. Sebab dia orang kata yang skrin penuh tu dia akan tutup waktu solat. Dia orang nak tengok selalu nak tengok waktu solat lah. So dia orang dah tak nak pakai macam tu lagi lah. Contoh ni saya ambil slide yang biasa ni. Yang hitam punya. So ni kita akan masukkan dalam bentuk slide biasa jugalah. Dia orang etikan dengan keluar masuk masjid. Lepas tu kita fungsi hadis, kita ada 295, sistem dia akan run randomly lah daripada 295 ni dia akan masuk. Sumber kita ambil daripada web hadis lah, daripada UiTM ni memang dia dah ada conversion, dia dah convert dah hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi semua ni. Contoh kata kalau kita nak cari korban punya hadis kan. Kita tekan cari. So dekat sini kita ada banyak hadis yang daripada konten yang disediakan ni. Kalau kita pilih daripada Muslim, dia akan keluar jugalah daripada bab korban tu. So kita akan ambil hadis ni. Kita boleh tambah juga katakanlah kita nak ambil hadis ni. Tapi make sure jangan ambil hadis yang terlampau panjang lah. So ni kita copy, kita boleh tambah juga ni hadis ni. So sini katakanlah saya tambah hadis ni. Saya bagi cantik sikit. So dia bagi ke atas. Okay, ni tajuk dia korban. Sebab saya search ada perkataan korban kan. So kita boleh tambah. So sekarang dah ada 20,296. So memang kita boleh tambah hadis yang kita dapat daripada sumber-sumber yang sahih tu, kita akan masukkan ke dalam sistem jugalah. Okay, kemudian mesej. Mesej ni yang kita kata tadi ni, mesej terbuka. Apa-apa tag pun boleh. Contoh katalah kita nak masukkan tabung masjid kan. So sini kita boleh masukkan bank mana, katakanlah nama bank kan. Bank apa semua tu dengan nombor akaun dia. Dengan nama akaun. Okay, sini kita boleh terima kasih atas sumbangan anda. Ini kita boleh buat tarikh tambah mula juga macam ni lah. Tambah tekan tambah. Okay, so kita akan nampak paparan dekat sistem nanti. Kita akan nampak dalam sini, dalam mesej ni. Nampak macam ni lah. Tabung, bank account, nama account. Terima kasih atas sumbangan anda. So kalau dulu ni, dia orang suka buat yang bergerak kan. So nanti tabung ni dia akan bergerak kat sini. Bank, nombor account, apa semua kan, nama account. Masalah yang bergerak tu dulu, katakanlah bank, Maybank kan. Maybank, nombor account nampak. Nama account tu mungkin tak nampak penuh nama account. So nanti kalau dia orang nak snap ambil gambar, nak buat sumbangan sukar. Nak kena tunggu surround balik lagi, nak kena bagi penuh nama account dengan nombor account terlengkap satu skrin baru boleh snap. So sekarang kita guna fungsi mesej. Fungsi mesej ni kita boleh type dan ada banyak row lah. Macam ni kita ada 1, 2, 3, ni 4, 5, 6 dalam 7 row. Ikut skrin saya lah. Kalau ada skrin yang lebih besar, resolution yang lebih bagus, dia boleh tambah lagi 7 ataupun 8, 9 row. Tapi yang normal macam ni lah. Dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 7 row je. Mana ni tabung lah. Ni tajuk dia. Okay, tajuk boleh buat dalam 1 ataupun 2 row macam tu. So ni lebih lengkap maklumat yang dipaparkan dalam fungsi mesej. Ni apa-apa mesej boleh. Kalau nak buat kenuri boleh. Kenuri kita letak tarikh tamat proper lah. Mana kalau lepas tarikh tu, nanti dia akan automatik hilang. Katakanlah anda buat kenduri 18 gotong royong lah kata sini kan. Gotong royong Ramadan. Apa boleh. Kita boleh masukkan tarikh, masa, tempat. Senang macam tu. Sini. Sila bawa peralatan yang sesuai. Ini kita set 18 bulan 3. Tekan tambah. So nanti sistem dia akan paparkan dekat skrin sini. Dalam mesej ni. Dia akan macam ni lah. Gotong royong Ramadan. Tarikh berapa bulan. Kita set lah. Ni mesej. Tarikh, masa, tempat. Sila bawa peralatan yang sesuai. Macam tu. Sistem ni dia boleh ambil screenshot dan terus masuk dalam phone. Dia boleh forward lah dekat ahli jemaah lain. Maknanya satu skrin lengkap dalam mesej ni. Okay. Ini pun kita ada fungsi masa dengan berhenti juga. Pun boleh. Kalau kita nak set katakanlah gotong royong ni kita set pukul 8 pagi. Boleh set ni kita set berhenti. Kata 8 sampai pukul 9 skrin tu akan berhenti dekat skrin. Dekat situ lah. Sebab kadang-kadang tu katakanlah tarikh yang kita buat.
Ni 18 kan. So macam ni kita buat 18 hari 18 ni hari Sabtu. So sini kita boleh set ni. Contoh 18 hari bulan Mac 2023 masa kata 8 pagi tempat kata perkarangan masjid. Macam tu lah. Kemaskini. Sistem kita boleh set juga pukul 8 pagi pada 18 hari bulan tu dekat skrin mesej ni. Dia akan stay je dekat skrin macam ni. Dia tak bergerak. Gotong royong Ramadan ni. Tarikh Sabtu masa tempat perkarangan. Ni sarapan disediakan ke apa semua kan. Nanti dia akan nampak dekat skrin, dia akan berhenti selama 10 minit lah tadi. Default lah kita tak 10 minit lah. Ni 30 minit lah. Dia akan berhenti 30 minit. Daripada pukul 8 sampai 8.30. Selat tu stay je dekat situ. So kalau jemaah yang lambat tu datang tengok, ada tu kita kata jamuan disediakan ke apa kan. So dia tahulah ada jamuan tu. Dia pergilah ke dia orang makan ke apa semua kan untuk makan macam tu. So sistem ni dia akan stay dekat skrin. So bahan yang special untuk pada tarikh tersebut lah. Okay, lepas tu kita ada slide-slide ni tak pakai. Live TV pun boleh. Ni kalau ada IP camera, kita boleh set dekat sistem ni. Live TV ni dekat skrin kita boleh paparkan dekat skrin video pada sebelah kiri. So dekat live TV ni. Sistem dia akan refresh dulu. Okay. Sekejap dia refresh dalam masa slide ni. Kita bagi dia refresh dulu sound. Okay. Ni dia ada setting dia untuk kamera ni. Kita boleh set sama ada nak pakai webcam ke, nak pakai IP camera pun boleh. Okay. So sistem dia akan paparkan video kat sini dan kita boleh letak slide untuk kuliah boleh ataupun kuliah Jumaat boleh ataupun kuliah special lah. So ni untuk live TV. Tapi perlukan peralatan yang lain. Kita perlukan IP camera tu. Zon solat ni jangan kacau lah, jangan tukar. Ni kegunaan dia sebab tahun ni rasanya tahun lepas. Macam Negeri Sembilan dia dah pecahkan zon. Kalau ada macam ni maknanya pengguna boleh tambah zon sendirilah. Tak adalah boleh pengguna tambah zon sendiri. Ikut ketetapan daripada JAKIM lah ataupun Majlis Agama Negeri masing-masing. Dia kata Negeri Sembilan dia dah pecah daripada dulu NGS 2 ni dia sambung Port Dickson Seremban. Sekarang dia dah pecah dah. So kita boleh tambah zon baru yang diperkenalkan oleh JAKIM ataupun Majlis Agama lah. So ni tu zon. So jangan tukar. Dan ada kegunaan dia juga untuk yang guna latitude dengan longitude ni untuk pelantar-pelantar minyak lah. Memang ada pengguna sistem kita, dia guna di pelantar minyak. So kita benarkan dia juga, dia masukkan dia punya zone sendiri dengan longitude, dengan latitude yang pelantar minyak tu lah yang dibekalkan oleh, kadang dia pun minta daripada JAKIM juga. Kalau longitude, latitude ni waktu solat dia macam mana. So kita akan buat calculation tu, kita akan masukkan dalam sistem lah. Okay, so ni dah siap lah untuk masukkan data. So kita tengok surround ini yang dengan data-data contoh sekali ni. So nanti kita akan remove data-data contoh yang tak betul tadi lah. Ni 5 saat sebab tu dia laju contoh-contoh slide yang kita masukkan. Okay. Untuk Masjid Camp Iskandar ni kita dah masukkan contoh. Tadi kita masukkan juga ni selalunya dia orang buat lah dulu dia orang buat ni full screen tapi dia dah tak nak tutup waktu solat tu kita buat dalam bentuk slide lah. So kita masukkan dalam bentuk slide juga doa keluar masuk masjid dengan iktikaf tadi. Sambungan slide lain ni kita dah masuk contoh, ada banyak contoh juga tadi kita masukkan daripada JAKIM, daripada Ustaz Dr. Sanusi punya pun ada. So kita tunggulah setelah ni habis. Kat sini pun kita boleh nampak dia still dalam slide lah. Slide ni agak banyak tadi kita buat dalam berapa tadi? 12 ataupun 16 keping tu. Okay, ni ikut hari. Dalam slide juga tapi dia automatic ikut hari. So Rabu dia akan keluar zikir Rabu. Ni dia masuk slide khas. So nanti kita akan padam lah ni. Dia based on hari juga sebab yang slide hari tak ada hari. Lepas tu dia akan masuk dalam pengumuman. Ni contoh pun saya akan padam.
Okay. Ni slide. Pengumuman ni. Jadi ustaz yang mengajar mingguan, bulanan apa semua. Ni kita masukkan dalam takwim. Kalender berapa hari lagi, 8 hari lagi nak puasa. Lepas tu kita ada fungsi takwim tadi. Berapa hari lagi. Ni yang maklumat yang dibekalkan oleh JAKIM lah. So kita akan follow tarikh yang diberi oleh JAKIM lah. Jadi kita ada waktu dunia. Ni untuk tugas. Ni tugasan Imam bila Jumaat. So ini pun kita akan delete nanti. Okay, jam analog. Dia akan lompat pergi hadis. Ni setiap kali dia masuk dia akan keluar hadis yang lain. So, sekarang ni bab ilmu. Ni mesej gotong royong. Ni mesej dalam satu skrin. Selagi kita tak set tamat tu, dia akan dipaparkan lah. Macam ni memang kita akan paparkan sampai hujung tahun. Kalau tak ada perubahan, ni kita akan boleh tambah lagi tarikh paparan tamat tu lah. Ni pun standard. Dia akan mesej. Tengok sini. Last kali dalam antarmuka tadi kita set. Dia membatal balik pergi ke slide tu. Dia jalan balik macam biasalah. So dalam kes ni saya akan remove slide yang tak berkenan. Ataupun saya expired kan. So sebagai contoh ni saya expired kan je lah. 4 bulan 3 ni dia tak akan dipaparkan. So pengumuman ni pun saya akan padam. Kuliah Ustaz Azhar ni saya akan expired kan. Ni untuk kegunaan nanti dan boleh tengok contoh yang saya buat kat sini. Oh ni tajuk sini kan. Ni gambar macam tu kan. So sebagai contoh dia. So takwim tadi ni yang standard JAKIM-nya. Saya tak ada tambah. Tabung ni pun kosong. Tak ada masalah. Tu dunia audio. Okay. Video pun okay. Internet. Yang ni dia tak akan dipaparkan. Sebab kita tak set automatic. Okay. Lepas tu tugas. Ni Imam bila Jumaat ni saya kena expirekan lah. Jadi contohnya. So saya letak 3 berlemas tu dia tak akan dipaparkan. Okay. Hadis. Mesej. Ni mesej gotong royong ni saya akan hapuskan lah. Kalau tak nanti boleh masuk sendiri. Tabung ni pun saya okay lah saya padam dulu lah. Nanti tuan boleh masukkan sendiri. Okay. Yes. Yang lain tak ada apa. Okay. Kemudian dekat antara muka ni saya akan set semula kepada 15 saat. Okay, salin. Saya akan tukar hadis kepada 30 saat dengan mesej kepada 30 saat. So, dia lebih lama lah. Okay, ni setup yang sebenar. Lepas tu kita ada fungsi kemas kini tahunan. Yang ni setahun sekali. Kita akan download lah bulan Disember. Tekan ni je, muat turun. Kalau ada, nanti dia akan bagi tahu berjaya. Contoh katakanlah sini, 2023 punya. Muat turun. Nampak sini. Waktu solat selesai, di muat turun. Jangan tekan kemas kini pula. Kita dah dalam sistem memang kita dah masukkan dah untuk Johor 02 tadi untuk bersih. So tak perlu download lagi lah. Sama juga dengan takwim ni. Hujung bulan 12 nanti tekan muat turun. Kalau contoh ni 23 kan. Jadi saya muat turun. Muat turun takwim. Dia kalau berjaya tu dia akan bagi tahu berjaya jugalah. Lepas tu tekan kemas kini macam ni. Takwim selesai dia muat turun, tekan kemas kini. So dia akan kemas kini takwim. So ini pun sama lah. Saya tak tekan, jangan tekan lagi lah sebab kita dah ada lah. Okay. Yang lain ni default. So just guna as default lah. Tutup. So kalau nak check balik, tekan di sini terus boleh. Tekan slide. Okay. Tekan pengumuman. Tak ada betul. Takwim, tabung, tak pakai. Okay. Tugasan, Imam Bilal tak ada. Ni macam dah okay lah. Mesej ni pun mesej yang standard punya. So yang lain semua okay. Saya akan hilangkan balik pada tab header ni. Dan boleh digunakan. So sistem ni dah boleh digunakan untuk masjid. So refresh. So ini sistem ni dah ready untuk digunakan lah. Okay, sekian. Terima kasih.